Facebook, page apa? Bahagian pengurusan masjid Jabatan Agama Islam Perak. Bahagian pengurusan masjid Jabatan Agama Islam Perak. Line slow ni mana Ustaz? Risau juga ni. Tu ada dah kat Facebook. Saja nak beritahu kat Ustaz, kadang-kadang yang masjid antara masjid-masjid ni orang pasang skrin Ustaz. Dia orang pasang skrin. Tengok ramai-ramai. Jadi bukan satu nama ni untuk seorang. Kadang-kadang macam masjid, ada masjid kat sini Masjid Ar-Rahman, Fasa 2 gabungan. Dia boleh pasang skrin kan ni. Masjid Hashimiyah Talang, Kuala Kangsar. Masjid Hashimiyah ya, Talang. Ya. Selalu untuk siri-siri lepas pun biasanya pasang skrin ya Tuan Haji. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Ramai yang minat. InsyaAllah kita akan ada lagi siri yang akan datang. Ya. Alhamdulillah. Banyak lagi lah. Saya buanglah saya punya virtual ni, dia rosak belakang. Line memang tak kuat lah. Dia ada bergaung sikit. Ada bergaung sikit saya? Dia kadang terputus sikit lah. Itu sebab line memang tak berapa ni sangat, tak berapa kuat. Boleh ikut Samir, kita mula sambil-sambil kan? Boleh. InsyaAllah, teruskan ya. Zoom pun ada dekat 50 orang, dekat Facebook pun ada juga ni. Jadi kita boleh mula sambil-sambil tukar dia orang masuk pelan-pelan lah. Mungkin ada yang dalam perjalanan balik on dia punya Zoom dan sebagainya. Boleh saya? Boleh insyaAllah. Baik. Yang lain-lain tu boleh off cam mic terlebih dahulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang Al-Fadhil Tun Haji Amir Zubinza bin Haji Syarif, Perdana Pengarah Kanan Unit Imarah bahagian pengurusan masjid, yang saya mulakan Al-Fadhil Tuan Guru Ustaz Haji Khairuddin bin Haji Muhammad Saman selaku penceramah kita bagi siri pengajian kita dalam kuliah kefahaman akidah pada kali ini. Seterusnya para pegawai masjid seluruh negeri Perak, tuan-tuan guru, para ulama, para asatizah, tuan-tuan, puan-puan dan seluruhnya yang mengikuti pengajian kita di Zoom dan juga di FB Live bahagian pengurusan masjid. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah kita panjatkan sekali lagi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah inayah serta izinnya dapat bersama-sama kita sekali lagi dipertemukan pagi malam yang kedua pada hari ini untuk kita sama-sama mengikuti pengajian dalam kuliah kefahaman akidah bersama dengan Al-Fadhil Tuan Guru Ustaz Haji Khairuddin bin Haji Muhammad Saman. Jadi sebelum kita memulakan pengajian kita pada malam ini, marilah bersama-sama kita membukanya dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, kalau tuan-tuan lihat kepada link yang kita kita edarkan kepada tuan-tuan, tuan-tuan akan dapati ada 3 penambahan dalam link tersebut. Kita ada sediakan nota pengajian kita untuk siri kali ini, nota Masail Tauhid, dan kita ada juga nota pembahagian Aqwaidul Iman dan juga rakaman kuliah yang pertama semalam di dalam link yang kita edarkan kepada tuan-tuan tersebut. Jadi nota-nota yang telah kita masukkan dalam link ni, tuan-tuan bolehlah untuk download, kemudian print untuk membuat rujukan semasa pengajian kita dijalankan. Tapi sebenarnya muka surat dia banyaklah muka suratnya. Jadi kalau tak boleh nak print pun, tuan-tuan boleh rujuk dalam telefon dan sebagainya. Ikut cita rasa tersendirilah, nak print pun boleh ataupun nak tengok di handphone masing-masing pun boleh. Apapun, mudah-mudahan dengan nota yang diberikan ini, itu juga dengan rakaman kuliah yang kita telah letakkan di dalam link tersebut, tuan-tuan boleh rujuk daripada masa ke semasa. Kadang-kadang lain terputus dan sebagainya, mungkin tuan-tuan boleh ulang siap bagi kita sama-sama memahami apa yang kita pelajari dalam pengajian kita pada minggu ini. Jadi untuk itu, tanpa melengahkan masa, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Al-Fadhil Tuan Guru untuk meneruskan siri pengajian kita pada malam ini. Falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan, pada Ustaz pengacara, Ustaz Ati, ada yang bahagia saudara sahabat saya, Ustaz Amir, dan bahagian pengurusan masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, alim ulama yang saya hormati sekalian. Very good. Bersambung kita kuliah kita pada malam ni, iaitu dengan tajuk mula masuk pada bab wujud. Semalam kita bahaskan tentang nafsiyah sedikit sebagai ringkas. Saya akan bagi ringkas lah. Sebenarnya apa yang tertulis di dalam kitab asal petikan ni banyak lagi fakta-fakta Makzib. rujuk lah. Okey, kita tengok di slide tu, wujud artinya ada, lawannya tiada. Kita sebenarnya tuan-tuan, untuk ilmu tauhid ni satu saya dapatlah maklumat dari PPMD kawasan saya. Pokoknya guru-guru takmir, bawah guru takmir lah, bukan bawah guru tauliah. Guru takmir yang mengajar di Masjid Surau amat kurang menggunakan ilmu tauhid ataupun mengajar ilmu tauhid. Yang saya faham adalah kerana ilmu tauhid ni satu, dia tak boleh nak goreng lah. Dia sangat fakta, yang tepat, yang fakta. Kemudian dia menggunakan kaedah-kaedah yang ada berkaitan dengan ilmu falsafah. Kadang nak menghuraikan pada orang awam ni amat susah. Jadi salah satu kitab yang saya boleh syorkan lah bagi guru takmir kalau ada, salah satulah kitab yang orang tua saya karang ni, dia berbentuk soal jawab yang memudahkanlah untuk faham. Walaupun begitu masih ada ibarat-ibarat yang susah. Sebab tu kalau dapat buat daurah untuk kitab ni. Selain daripada kitab tu, kitab Faridatul Faraid, memang saya nampak banyak tuan-tuan guru kita yang mengajar kitab tersebut. Ada di Banjung dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kitab-kitab yang panjang bahasnya ni pada masyarakat awam akhir ini agak dia menjemukan bagi mereka. Orang sekarang kita suka bersyarah banyak daripada kita baca kitab banyak.
Ya, apatah lagi kalau kita baca kitab Aqidul Najin, dia rajin jemur. Macam Ustaz Saiful pernah ceritalah. Ya, guru takmir ni masalah bila baca kitab Aqidul Najin, Tok Guru ni pulun lah di rumah mentelaah ke mana lagi bagai nak rak. Ya. Sampai kat masjid dah lah ada 10 orang. Ya. Yang tidur ya, tiga orang di masjid, 7 orang lagi duk keluar masuk pergi tandas. Sebab kadang ilmu tauhid ni dia susah nak bahas. Jadi antara kitab yang saya boleh share dengan tuan adalah ringkasan pada Faridatul Faraid. Namanya Pati Faridah. Pati Faridah ni ringkas sangat-sangat dan mudahlah, tapi ada sedikit masalah bila dia menggunakan bahasa Patani betul. Dia tidak menggunakan bahasa Malaysia. Jadi adalah perkataan-perkataan bahasa Patani yang kalau orang tak bercampur dengan orang Patani ni tak boleh nak faham lah. Dia kena campur Kelantan, tanya. Baik, jadi di sini semua ringkas lah. Saya tak ada dah nak hurai macam mana ada dalam kitab, apa yang ada pada slide tu lah. Okey. Sifat nafsiyah satu iaitu wujud. Okey. Artinya ada. Lawannya tiada. Ini hari ini dipermainkan perkataan ni oleh sebagian orang lah. Dia kata ilmu apa yang apa mengaji ni. Ya, sekejap ada, sekejap tak ada. Sekejap ada, lawannya tak ada. Ya, jadi kita buat pengukuhan ni adalah untuk bukan menjawab, kita mengukuhkan apa pegangan kita. Ya, kita nak bukan nak membalas orang atau rot orang atau kita kata balas perkataan orang, tetapi kita punya pegangan sendiri macam mana yang kita faham. Ya, jadi kenapa kita mulakan dengan ada, kemudian ada tiada, ya, atau sifat lawan. Ya. Ulama susun begitu, kita tengok balik. Sifat 20 ni nanti saya akan hurai di hujungnya. Dia terkandung dalam kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, kita sebut la ilaha illallah tu, kita mula dengan la ke kita mula dengan Allah dulu? Kita mula dengan la, maknanya tidak. Tidak itulah sifat lawan bagi sifat sempurna tadi. Kalau kata ada, lawannya tiada. Ya, wujud lawannya Adam. Kemudian qidam lawannya kudus. Ya, maka tiada Tuhan yang bersifat dengan sifat Adam. Maksudnya menafikan sifat kekurangan bagi Allah. Sabitkan Tuhan dengan bersifat sempurna. Itulah kalimah la ilaha illallah, kalimah tauhid. Okey. Jadi memaham sesuatu perkataan itu, ya, dengan kita kata tadi wujud Allah. Ya. Allah ni wujud tak? Itu persoalan dia, wujud. Okey. Wajib kita katakan Allah wujud. Tak boleh kita kata Allah Adam. Maka perkataan wujud tu dia ada lawan dia. Setiap perkataan ada lawan. Lawannya adalah tiada. Maka layak tak disebut Allah tu tiada? Tak layak. Maka tak layak tu dipanggil mustahil bagi Allah. Bersifat tiada. Wajib dia ada. Okey. Dan wujud Allah Ta'ala ni adalah bersifat wajibul wujud. Ya? Allah wajibul wujud. Kita ni wujud juga. Kenapa kita kata kita wujud? Kita ada juga. Sebab tak ada perkataan lain yang boleh kita letakkan makna ada situ. Ya. Ataupun wujud. Arab pun kata Allah ada namanya wujud, manusia ada pun namanya wujud. Kalau ada dua perkataan yang berbeza, maka dia akan pisahkan dua tu. Dia akan bezakan. Oleh kerana dalam pertuturan manusia, termasuk bahasa Arab, termasuk bahasa Melayu, yang kata ada tu ada lah. Ya. Maka kita juga ada, tapi ada kita hudus baharu. Ada Allah Ta'ala Qadim. Okay. Sekarang ni kita tetapkan Allah tu wujud tak? Wujud. Mana dalil? Dalil pertama di bawah akal. Dalil kedua nakal. Di sini pun orang komplain lah. Baik, kenapa guna dalil akal? Saya nak proses tu dulu. Okay. Dalil akal ni lah yang memberi kesan kepada otak kita dan hati kita. Ya. Dan dalil yang disebut dalil yaqiniyah, kan kita kata ilmu tauhid tu berdasar kepada dalil yaqiniyah.
Mana dalil yakin? Dalil yakin akal dan juga Quran. Ya, macam mana dalil akal boleh yakin? Okey, contoh kita kata, ya, ada alam. Kita nampak dengan mata kepala ada. Semua orang tak boleh nafikan ada alam. Baik. Boleh tak kita kata tiada ada orang menjadikan dia? Tak ada siapa menjadikan alam. Dia jadi sendiri. Akal boleh terima tak? Akal tak terima. Ya. Kita kata kau ni bengkak biji mata dia. Ya, lebam. Ya, siapa buat kamu? Tanya anak. Kita tanya anak kita lebam biji mata. Siapa buat kamu? Kenapa kita tanya? Sebab akal tak dia terima, lebam tu jadi sendiri. Dan benda tu memang menjadi ukuran kita harian. Ya, mesti ada yang menjadikan. Ya. Itulah dalil. Dan dia yakiniah. Dia bukan zanni. Ya. Dalil yakin. Sekarang ni wujud alam itu tak boleh dinafikan. Kewujudan. Maka wujudlah penciptanya. Walaupun tak nampak. Okey. Kemudian, mana nas yang menyuruh kita guna dalil al-aqal? Ya, saya sebut dah semalam ayatnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayat. Ya. Bahawasanya perselisihan siang dan malam berubah. Itu kata berubah. Berubah-ubah siang malam. Itu perselisihan tu maknanya berubah-ubah. Berubah siang dan malam itu la ayat adalah tanda. Tanda apa? Tanda wujud Allah. Okey. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam menggunakan dalil akal sebelum turun wahyu. Ingat cerita Nabi Ibrahim ketika mana dia berfikir, ya, bahawasanya siapa yang jadikan, siapa Tuhan ni. Dia dah boleh berfikir dah. Zaman kanak-kanak dia dah berfikir dah. Masuk dia zaman remaja dia berfikir, siapa Tuhan aku? Maka dia kata, oh, dia tengok matahari. Ya, matahari lah Tuhan dia. Dia fikir sendiri tu, belum dapat wahyu lagi. Ya. Kemudian hilang matahari, datang bulan. Ataupun dalam ayatnya bulan dulu baru matahari. Ya, datang bulan. Hilang pula matahari, maka dia kata bukan Tuhan aku. Bulan lah, kata dia. Kemudian bintang. Ya. Kenapa tu? Kerana di zaman tu manusia dah sembah matahari bulan lah. Dia guna akal. Dia guna akal. Ya, dia dapat tahu bahawanya matahari, bulan, bintang bukan Tuhan. Tepat tak dia punya tekaan tu? Ya. Hukuman yang dibuat dengan hukum akal tu, tepat. Memang tepat. Tapi sebelum dia dapat wahyu lagi masa tu. Ya. Kemudian, dia runtuhkan segala patung berhala tu. Ingat. Apa dia guna dalil untuk dia tentang kaum dia? Dia bukan guna dalil nak wahyu. Wahyu dia tak dapat lagi. Jadi dia dah katok-katok dah habis semua berhala tu, dia ambilnya kapak tu, dia gantung dekat leher apa ni, tokong yang besar tu. Atau di tangannya lah. Ya. Kemudian kaum dia tanya, ya, ini tak ada lain ni, yang menentang kita menyembah ni, Tuhan kita ni Ibrahim lah. Dia panggil Nabi Ibrahim. Ya, kamu yang buat ni kan. Ya, dia tak jawab, dia tak mengaku, bukan dia tak mengaku. Dia kata, kamu tanyalah pada patung tu. Kenapa suruh tanya patung? Dia suruh orang tu berfikir. Ya, bukan dalil Quran. Dia guna dalil akal. Maknanya dia nak mensabitkan ada Allah. Ya. Orang tu marahlah. Kenapa marah? Dia kata patung tu mana boleh bergerak. Kalau dia bukan boleh bergerak, kenapa kamu sembah sesuatu la yadur wa la yanfa'? La yanfa' wa la yadur. Kenapa kamu sembah benda yang tak memberi manfaat dan tidak memudaratkan? Itu akal. Bukan nas apa ni wahyu lagi, belum lagi turun kitab kan dia. Suhufu Ibrahim. Ya. Jadi oleh kerana tu kalah hujah Namrud. Orang-orang Namrud tangkaplah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi dengan di situ banyak hujah lah. Afala yatafakkarun, afala yatabbarun. Ya, wa fi anfusikum, pada diri kamu. Usah kata langit, bulan, bintang, kita kata tadi pada diri kita berubah-ubah daripada kecil, besar, tua, sakit, demam. Ya, itulah ayat. Ya. Sebab itu manusia ni perlu pada beragama, bertadayun. Ya.
Kita kata ada golongan etis tak terima Tuhan tu, golongan-golongan mutaakhirin. Tapi kalau kita katakan agama yang mula penyembah berhala, menyembah patung, menyembah api, mereka ni menganggap ada Tuhan. Kenapa mereka menganggap ada Tuhan? Kenapa mereka cari Tuhan? Kenapa mereka cari untuk menyembah sesuatu? Kerana dalam akal mereka, ya, mereka sakit. Siapa yang melegakan sakit? Mereka dapat rezeki, makan, minum, anak, bagai. Mereka tahu tak ada siapa yang boleh bagi. Mereka ada satu kuasa yang boleh bagi. Tapi dengan sebab kejahilan mereka mengenal siapa Allah, siapa sebenarnya Tuhan yang memberi rezeki dan sebagainya, maka mereka menyembah patung sebagai ganti. Akal dia tak sampai. Akal dia memang diguna akal. Jadi tak semestinya kita kata dan guna akal betul. Ya. Kalau kita guna akal, terpelencong akal tu, maka dia akan sesat. Ya, itu bukan akalnya, tidak berakal. Tapi dia rasa dia guna akal lah. Tapi kalau kita guna akal yang telah betul sistemnya, ya, dia akan dapat jawapan tepat. Maka sebab itu dalam ilmu akidah digunakan dalil. Itu Allah Ta'ala yang suruh. Ya. Bukan kita reka ulama reka ni apa pakai akal dulu. Okey. Kenapa guna dalil akal dulu? Sebab nak bagi proses akal ni dia melihat apa yang dia lihat. Musyrikin dia bangun-bangun dia tengok bapak mak bapak dia sembah berhala. Jadi dalam mata dia, dalam hati dia, dalam pemikiran dia, Tuhan dia adalah berhala. Jadi nak proses otak tu bagi tukar dulu. Jangan duk fikir benda tu. Maka baru dia akan berfikir adanya Allah. Bila ada Allah, dia akan percaya adanya Rasul. Apatah lagi kita akhir zaman. Kita tak jumpa Allah dan tak jumpa Rasul. Ya, maka ilmu ni disusun begitu. Okey. Baru masuk kita kata dalil akal tak boleh terima kata tiada Allah. Allah tu wajib ada. Ya. Okey. Sekalian makhluk ini ada sikit. Kita ambil dalil Qurannya. Ya, naqal Allahu khaliqu kulli syai'. Jadi satu kitab antara kitab kadang-kadang kita tauhid dia tak berbuat dalil naqal. Kitab ni buat dalil naqalnya. Ya, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah yang menjadikan tiap satu. Mana dalil wujudnya? Dia sebut nama Allah tu. Ya, pengakuan ada Allah lah. Maka bila sebut situ ayat khaliq, maka itu dalil. Ya, kulli syai' itu dalil kepada Allahu mawjudun. Quran tu yang bagi tahu sebenarnya. Jadi apa saya nak share tu benda yang macam ni lah. Bukan nak ajar tauhid tentang mudah mengaji lah. Kita dihujumi. Bahasa Arab ni panggil hujum. Ditikam dengan pengajian ilmu tauhid ni syirik. Kata pengajian ilmu tauhid ni sesat. Kita nak tengok sesat ke tak sesat. Di sinilah. Okey, terus masuk pada sifat yang kedua. Okey, sebelum masuk sifat kedua, kita tengok pecahan dulu itu sifat salbiah. Macam saya sebut dah semalam sedikit, iaitu yang menunjukkan di atas menafikan sesuatu yang tidak layak. Bila kita sebut sifat-sifat ni, sifat yang dalam kategori salbiah ni, semua sifat tersebut memberi faham atau menunjukkan tu makna memberi faham untuk menafikan sesuatu yang tak layak pada Tuhan dan tidak patut bagi zat Allah Ta'ala yang maha tinggi. Okey. Okey ya. Jadi setengah kitab dia kata apa? Setengah kitab dia kata sifat yang memberi makna nafinya tu. Menafikan sesuatu yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Okey, jadi senang nak faham macam mana. Salbiah ni kalau ikut orang mengaji ilmu mantik, salbiah ni dalam perkataan salab, dia terbalik. Maka dalam kitab Tauhid dia pinjam kata salab tu, dia kata makna nafi. Okey, contoh di bawah. Itu contoh. Kenapa nama dia salbiah? Qidam. Ya, sedia situ. Qidam artinya sedia. Itu contoh. Apa dia sedia? Sedia tu kita tak gunakan salab lagi. Kita sebut dia. Qidam arti yang sama dengan ni sedia. Jadi kalau kita sebut sedia, orang tak faham lagi. Sedia lah. Saya dah sedia dah. Masih lagi tak menepati maksud. Kerana di segi bahasa. Tapi makna di sebalik qidam tu apa dia? Sedia itu membawa arti tidak ada. Nampak saya merahkan di situ? Tidak ada permulaan. Digunakan nafi dulu. Bila gunakan tidak situ dia lebih faham. Menafi langsung permulaan bagi Allah. Itu bagi salbiah tu. Semua sifat tu begitu. Tidak ada permulaan.
Tuhan tak ada mula tak? Tak, Tuhan tak ada mula. Mana dalilnya? Banyak dalilnya. Ya. Tu yang kita sandar dengan ilmu dengan sifat 20 ni disandar kuat dengan qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Ahad daripada ahad dia sudah ambil ilmu tauhid tu. Qul huwallahu ahad, katakan Allah tu esa. Allahus samad, dia tempat memohon. Ya. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak beranakkan. Itulah qidam. Di situlah terkandung makna qidam. Makna lam. Tuhan guna lam, tidak. Lam yalid, maknanya tidak ada permulaan di situ. Itu panggil salbiah. Jadi orang mantik ni dia jadikan benda ni ilmiah, akademik. Benda akademik ni dia bersistem. Itu beza ilmu yang kita fikir-fikir sendiri dengan ilmu yang disusun oleh ulama kerana dia ada sistem. Jadi sebab itulah kebanyakan orang yang dia tidak berguru dan dia mempelajari ilmu tauhid dengan cara tersendiri, dia akan tersasar sebab dia tidak ada kayu ukur. Tuan-tuan tentu kenal, sebagian tuan-tuan tentu kenal siapa dia lepat yang masyhur dalam YouTube. Terutama anak-anak muda, follower dia ramai. Dia banyak bahas tentang ilmu sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah. Kenapa dia bahas begitu? Sebab orang kita dah tak nak bahas sifat 20. Maka orang macam ni akan gunakan sifat 20. Ya, dia akan bahas mengikut apa yang dia faham, bukan apa yang ada dalam kitab. Dia tak guna kaedah-kaedah yang ulama susun. Tarif, pengertian dia reka sendiri. Ya, makna pun dia reka sendiri. Dan ada saya pernah dengar, nafsiyah tu sendiri ada ulama. Dia bahas nafsiyah tu lah nafsu. Nafsu syahwat kita tu lah. Dia pakai ilmu sifat 20 tapi dia tafsirkan dengan cara mengelincong. Ya. Okey, jadi itu sebab nama dia salbiah. Ya. Menafikan ada permulaan bagi Allah. Mana Allah tidak ada permulaan. Ringkas Melayu cakap, Allah tidak ada permulaan. Terbalik bagi bahasa Melayu lebih senang. Bahasa Arab dia guna tidak dulu. Okey, maka kalau kita kata ada permulaan bagi Allah, mengsabitkan. Ya, Tuhan itu ada mula tak? Tidak layak bagi Allah Ta'ala. Itulah katakan qidam. Itulah dikenali sebagai salbiah. Okey, next. Okey. Perbahagi, baru disebut salbiah tadi, dia bagi salbiah tu pada 5 sifat yang ada. Semua ni maknanya tidak. Tidak sedia. Artinya tidak ada permulaan. Baqa', ya, kekal. Maksud apa kekal? Tidak ada pengakhiran. Ya. Mukhalafatul hadis, bersalahan Allah Ta'ala yang baru. Ya, menafikan sama. Juga ambil daripada qul huwallahu ahad. Ya. Dia ambil pada qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada kufu bagi Tuhan. Mana? Mukhalafah. Tak ada kufu tu mana apa? Mukhalafah. Mukhalafah mana apa? Tak ada kufu. Tidak ada yang serupa dengan Tuhan. Tidak ada benda yang boleh dibandingkan dengan Tuhan. Sebagainya. Okey, keempat. Qiyamuhu ta'ala binafsih. Berdiri Allah dengan sendiri. Berdiri, bukan berdiri pacak dua kaki. Nanti kita bahas dalam bab dia. Ini nak bagi bahas dalam pembahagian salbiah dulu. Ya. Maknanya menafikan Allah Ta'ala tu ada permulaan juga. Menafikan Allah Ta'ala tu ada zat lain yang menjadikan dia. Balik pada sifat ayat Wallahu Ahad, surah Wallahu Ahad. Ya, balik pada situ juga lam yalid wa lam yulad. Ya. Kemudian wahdaniyat. Wahdaniyat juga balik pada sana qul huwallahu ahad. Maka menafikan berbilang-bilang Allah. Allah tu ada dua ke? Ada tiga ke? Tak. Tidak berbilang-bilang. Maknanya wahdaniyat. Maka benda ni dimasukkan dalam makna dia adalah salbiah. Okey, kalau kita ajar budak-budak kena sebut ke bahagian ni? Tak payah sebutlah, budak-budak dia tak faham. Ya. Tapi orang dewasa ni dia boleh faham lah. Kalau orang ada ilmu sikit dia lebih kemas memahaminya. Sebab tu dijalankan jugalah ilmu ni. Tak mendalam pun. Okey, seterusnya qidam. Kita masuk sifat salbiahnya iaitu qidam. Sifat yang kedua bagi yang wajib pada Allah Ta'ala
iaitu sedia, lawannya bahru, iaitu menafikan permulaan bagi wujud Allah Ta'ala. Maka tak boleh kita kata Allah ada mula. Ya, kita ada mula. Ya, kita ada mula. Mula kita ni dengan didahulu oleh tiada. Ya, kita tak ada dulu baru ada. Tapi Allah Ta'ala tak. Ya, dia tak ada dulu. Dia memang ada, sedia pada azali lagi. Ya. Okey. Ataupun diletakkan di sana di bawah tu makna kata menafi permulaan tu apa? Membawa maksud tidak didahului oleh Adam ataupun tiada. Macam kita sebelum kita wujud ni kita tak ada dulu. Baru kita ada. Dah ada kita mati. Mati tak ada pula. Tu maknanya kita tidak bersifat qidam dan tidak bersifat baqa'. Bahkan kita bersifat lawannya iaitu hudus. Okey. Next. Okey dalil qidam. Yang di sini agak kita kata sukar dalam ilmu tauhid bila bahas kenapa ada nama daur, kenapa ada nama tasasul. Di situ yang saya tulis yang dia tercatik warna merah tu daur dan tasasul. Kalau orang dulu-dulu dia mahir ni bahas ni. Saya taklah mahir sangat. Kita share je lah. Benda tu ada dalam ilmu tauhid. Baik. Jadi persoalannya timbul kenapa dimasukkan benda-benda yang dikatakan ilmu akal yang ni yang bentuk falsafah. Ini dipanggil ilmu falsafah atau ilmu mantik. Ya. Okey, ilmu falsafah ni juga sedikitlah untuk pengenalan tuan-tuan. Ya. Dia berkaitan filosofa. Ya. Iaitu hubbul hikmah. Kalau terjemah Arabnya hubbul hikmah. Dia bahasa Ibran. Filosofa. Tak silapnya bahasa Ibran ke bahasa Greek? Bahasa Greek. Bukan bahasa Ibran. Bahasa Yunan. Orang Arab panggil Yunan, Greek. Iaitu filosofa. Hubbul hikmah. Cintakan hikmah. Hikmah kita pun faham makna hikmah kan, ilmu. Okey. Datang perkembangan filosof ni pada orang Greek Yunan. Itu sejarah tuan. Sebab tu dituduh kita mengaji sifat 20 ni mengaji ilmu Greek dan Yunan. Falsafah tu sendiri ilmu Greek dan ilmu Yunan. Mereka ni adalah mula tumbuhnya mencari makna alam. Dalam ilmu sejarah filosof, ya, mereka ni mencari ilmu tentang alam semula jadi. Dia kaji matahari, dia kaji bintang, bulan. Daripada sanalah tumbuhnya ilmu sains. Kita ambil sebenarnya daripada falsafah itulah kita ambil ilmu sains. Ya, tapi kita bergelumang ilmu sains, ilmu matematik, ilmu apalah, geografi dan sebagainya, kita tak tuduh pun sesat. Tapi bila kita masuk dalam bidang ilmu tauhid, kita kata sesat dengan ada filsafat. Okey, zaman falsafah, Aristotle dan sebagainya, saya pun lupalah nama-nama mereka tu, Sokrat dan sebagainya. Okey, itu dipanggil falsafah Yunan, falsafah sesat. Dan mereka sehingga kan mengkaji matahari, bulan, bintang apa semua ni, mereka katakan Tuhan ni tak wujud. Alam ni jadi semula jadi. Itulah filsafah Greek. Kemudian orang Islam apabila mereka mendalami dalam segala ilmu, dah ada katakan Islam tu tersebar luas seluruh pelosok dunia. 1/3 dunia pada zaman tu dah tersebar luas. Maka bercampur gaul dengan orang alim-alim daripada falsafah ni. Maka tak dapat tidak mereka belajar tentang falsafah, macam mana fikir falsafah. Maka antara dia, Al-Kindi, salah seorang ahli falsafah Islam. Dia mula-mula orang Islam yang belajar falsafah. Dan pengkaji falsafah mengatakan Kindi ni disebut sebagai falsafah Islam sebab dia orang Islam. Tapi falsafah dia masih terpengaruh dengan tok guru dia, Aflatun. Jadi dia tak jadi suci, tapi dia masih duduk dalam falsafah Islam. Maka datanglah Imam Fakhrul Razi, Imam Al-Ghazali sendiri yang masuk dalam bidang falsafah. Mereka inilah yang memurnikan bidang falsafah, ambil intipati falsafah tu digunakan dalam perbahasan ilmu dalam Islam. Sebab dia nampak benda tu boleh diambil. Tetapi hampasnya dibuang.
Mana yang salah-salah daripada ilmu falsafah dibuang. Maka berlaku, kita tak nafikan di kalangan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah sendiri membahaskan pengajian ilmu falsafah ni harus ataupun tidak. Imam Nawawi, dalam kita ambil pada mazhab kita, mazhab Syafi'i, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menghukumkan mengaji ilmu falsafah adalah haram. Ya. Berbeza dengan Imam Al-Ghazali, Imam Al-Fakhr Razi dan sebagainya, ya, Ibn Arabi sendiri menghukumkan mengaji ilmu falsafah hukumnya harus selagi mana dia tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Maka dia ambillah intipati itu kerana dia melibat kepada sains. Okey ya. Itu sedikit tentang falsafah. Maka sebab itulah ada sedikit disebut benda-benda falsafah dalam ilmu tauhid. Seperti perkataan daur dan perkataan tasasul ni kita tak jumpa dalam kitab lain, kita jumpa dalam kitab tauhid. Kenapa dalam kitab tauhid? Sebab dia memaham persekitaran. Nak membezakan Allah dengan baharu. Ya, sebab kita dah mentadbirkan Allah bersifat qidam. Sedia ada. Baik. Selain daripada Allah, kita ni. Kita ada tak? Kita ada. Tak boleh nafi, kita ada. Baik. Kita ni bersifat qidam tak? Tak. Sebab kita ada daur, kita ada tasasul. Maka kalau kita tak letakkan Allah bersifat qidam, maka dia akan jadi daur ataupun tasasul. Itu automatik. Hukuman dunia tu begitu. Benda yang wujud ni, ya, kalau tidak sedia dia, tidak qidam dia, maka dia ada daur dan tasasul. Maka bila kita sifatkan Allah daur dan tasasul, tak masuk akal. Saya tak baca seluruh apa benda teks itu, tuan-tuan boleh baca. Saya ringkaskan pada daur dan tasasul dia. Okey, ini yang kadang-kadang memeningkan orang kampung lah ilmu ni. Apa dia dedahkan ilmu ni pada kampung. Okey. Satu, kerana sebenarnya dia tak susah pun kalau kita mengaji selalu. Yang keduanya, ilmu ni dia satu nilai yang berharga. Kalau kita buang hari ni, esok akan datang, tidak ada siapa boleh bacalah kitab-kitab yang macam ni. Ya, okey. Saya beri terang daur tu apa dia. Bagi contoh je senang. Bagi tarikh panjang masa dia saya pun tak hafaz. Ya, daur ni dia berpusing, berputar. Daurun tu dalam bahasa Arab berpusing. Ya. Dan kita daur tu macam mana? Ulama dulu kata macam tungku. Ya, kaki ada 3 tungku untuk orang masak pakai kayu api tu. Sekarang dah pakai gas. Ya. Tungku selalu ada 3. Tu sign aja tu. Pasal apa 3 tungku? Tu tuan-tuan fikir ni. Okey. Tungku yang pertama dia akan bersangkut dengan tungku yang kedua. Kaki tungku tu. Kaki tungku yang ketiga akan sangkut, dia berkuat, bertaut dengan yang ketiga balik. Ya, pertama pergi yang kedua, kedua, ketiga, tiga pertama balik. Itu dipanggil daur. Maksudnya kalau kita tak kata Allah sifat qidam, tentunya dia daur. Otak akan pergi situ. Ya, sains akan kata gitu. Ya, kita tak mau pun orang dah belajar sains sekarang ni. Sains dah merata-rata dah ilmu sains. Ya, kita kata tak payahlah belajar daur tasasul ni fikir buat apa, kita fikir Quran Sunnah. Anak-anak kita tak fikir Quran Sunnah, anak-anak kita fikir sains. Ya. Kita fahamlah benda macam ni. Antara benda yang sangat kita kata menghiris. Bukan menggentingkan, bukan menghiris, menggentingkan. Apabila dia hantar anak mengaji pondok, dia kata nak makan apa? Dia hantar anak pergi mak tafiz, dia kata nak makan apa, dia kata nak hidup macam mana, susah. Itu bukan sikit yang berpahaman begitu. Ya. Ramai. Ya. Orang yang ada aliran agama, yang faham agama je yang berani hantar anak dia masuk pondok, mengaji tafiz, sebagainya. Kerana dia faham rezeki pada Allah. Yang lain tu kenapa dia tak boleh yakin? Ya. Hatta kadang-kadang orang tu semayang pergi jemaah setiap hari pun. Dia tanya anak haji ke mana? Anak saya cucu dia hantar pergi pondok. Ish, ni dunia-dunia akhir zaman ni nak makan apa dia kata. Nah, makan apa ni nak hantar pondok dia. Okey, kenapa jadi gitu? Kerana dia duduk dalam guluman dengan sains. Dia nampak benda kena usaha, kena ikhtiar. Ya, benda ni kalau tak rajin sungguh jadi, tak jadi. Zaman sekarang zaman kena guna sijil, guna pangkat, guna apa semua. Jadi dia kata tak boleh dia sandar pada agama. Agama ni nak bagi makan macam mana. Sebab dia faham dengan sains. Hidup dia bergelumang dengan sains.
Jadi kalau kita kata kita tolaklah ilmu falsafah, jangan campur aduk dengan tauhid ni. Ya, orang sains ni dia akan gunakan sains dia ya, sebagai hujah dia. Kita nak lawan macam mana. Jadi sebab tu bila kita kata benda tu akan berjadi gitu. Kalau kita tak tetapkan Allah bersifat qidam, automatik kita nafikan, kita kata tak ada dalam ilmu Islam ke apa, dia tetap akan berlaku daur dan tasasul. Orang akan kata gitu. Okey, jadi daur ni macam mana? Ulang balik. Daur ni macam contoh kita kata Tuhan ni dia mula-mula Tuhan A. Belum dia mati dia buat Tuhan B. Lepas dia buat Tuhan B, dia buat Tuhan C. Ya, kemudian C nak mati dia buat A balik, dia pusing 3 jenis tu. Itu panggil daur. Jadi kalau kita tak mensabitkan Allah bersifat qidam, automatik dia daur. Dia nafi dah macam mana pun, tak ada daur. Dia jadi daur lah, dia tak akan jadi apa benda lain. Benda tu tak boleh mutaqabilat. Dia mesti berlawanan. Ataupun jadi tasasul. Sebab benda yang wujud ni dia bertasasul. Tasasul ni macam kita lah lebih kurang. Ya, dia berantai-rantai tak kesudahan. Ya, daripada Tuhan A jadi B, B jadi C, C jadi dia kata tu yang ada sampai sekarang dunia ni sebab Tuhan tu tukar. Itu pun tasasul namanya. Cuma istilah tu kita jarang guna, kita jadi pelik lah ni ilmu. Maka dituduhlah ilmu kita ni ilmu yang datang dari falsafah. Okey, seterusnya. Kalau bolehnya separuh sifat 20 ni kita habis hari ni, sekurang-kurangnya sifat salbiah lah. Okey, ni saya buat contoh lah. Daur tu dia pusing, A, B jadi C, C jadi D, D jadi E. Ini fakta lah. Ini bukan benda agama, betul. Tapi benda kehidupan kita berkaitan dengan hidup. Kita nak bandingkan Allah dengan makhluk. Sebab dia mukhalafah. Kita berada dengan hidup kita benda yang kita tengok baharu. Allah berlainan daripada yang baru. Dia bukan baru. Maka kita faham yang baru, kita kata itu bukan Allah. Baik. Seterusnya, itu tasasul lah. Tasasul dia macam tu. A, B, C, D sampai tak kesudahan. Bukan sampai Z ya. Dia sampai tak kesudahan. Tasasul tu mana berantai. Okey. Dalil kepada Allah bersifat qidam. Jadi isu kan. Wal awalu wa akhiru. Dalil firman Allah Ta'ala. Wal awalu wal akhiru. Artinya dialah Allah yang awal dan yang akhir. Itu terjemah. Jadi Quran kalau diterjemahkan huwal awalu, dia awal. Betul lah. Kata awal ke awal juga. Kita terjemah Melayu. Akhir pun akhir juga. Orang Arab panggil akhir, dia panggil akhir. Oh jadi Tuhan ada awal, ada akhir. Itu kan silap. Quran kalau diterjemahkan sendiri jadi silap. Yakni awal tu maknanya tiada permulaan. Pasal apa awal tiada permulaan? Ya, dia nak gambarkan Allah Ta'ala tu dulu. Dulu tu qidam bagi Allah. Ada tulis qidam kat situ, tak ada pun tulis qidam tu. Itulah daripada awal wa akhir, itulah datang makna qidam. Tu bagi Allah tu qadim. Tak perlulah dia datangkan dengan sebiji makna qidam kat situ. Bila disebut huwal awwalu wa akhiru dalam Quran, mensabitkan Allah bersifat qidam. Yang ini tidak ada permulaan dan tidak ada kesudahan. Itulah baqa', dalil yang sama juga pada baqa'. Okey, terus artinya baqa' pula. Baqa' artinya kekal. Kekal, lawannya binasa. 9 minit. Kekal. Kita kata kekal. Bahasa Melayu kekal. Baqa'. Lawannya binasa. Maksudnya apa tu? Menafikan adanya kesudahan. Allah Ta'ala tidak ada kesudahan. Itu kata kekal. Sebab kalau kita sebut kekal je, syurga tu kekal. Itu soalan selalu orang tanya. Syurga kekal. Kecil-kecil lagi tu orang tanya lah tu. Manusia duduk dalam neraka pun kekal. Neraka kekal, manusia yang diazab kafir kekal dalam neraka. Orang masuk syurga kekal dalam syurga. Habis dia sama dengan Tuhan, kekal juga. Okey, kekal Allah Ta'ala dikenali sebagai kekal zati.
Zat Allah Ta'ala tu sendiri kekal. Tiada siapa yang mengekalkan Tuhan. Siapa yang buat Tuhan kekal? Tak, Tuhan tidak siapa yang buat. Ya. Dan juga salah bila kita sebutkan Allah jadi sendiri. Itu bukan bahasa tauhid tu, itu salah tu bahasa tu. Bahasa tauhid kena guna bahasa tauhid baru dia tepat. Allah ni siapa buat Allah, kita tanya kat cucu kita kan. Dia kata Allah tu jadi sendiri, tak boleh, tak tepat. Sebab jadi tu masih ada yang menjadikan. Macam kita kata dia beranak sendiri, tu macam jadi sendiri. Dia tumbuh sendiri, tu jadi sendiri. Tak boleh juga. Allah Ta'ala tumbuh sendiri, dia tumbuh, dia jadi. Allah bukan jenis jadi. Maujud. Wujud dengan jadi tak sama. Wujud tu makna ada. Boleh jadi wujud tu, kalau wujud Allah tidak ada permulaan. Wujud kita daripada tiada pada ada. Kita jenis kejadian. Yang kejadian ni kita. Allah bukan kejadian. Allah wujud. Faham tu itu? Bahasa tauhid situ. Ya. Menafikan adanya kesudahan atau pengakhiran bagi wujud Allah Ta'ala. Itu mana baqa', kekal. Jadi yang kata syurga neraka tadi kekal juga kita sebut. Itu kekal aridhi. Kekal yang mendatang. Mana kekal mendatang? Tuhan yang mengekalkan dia. Ataupun setengah orang kata kekal majazi. Ada kata kekal maknawi, kekal majazi. Dia cakap kata kekal tapi tidak kekal. Kerana Allah yang mengekalkan dia. Okey. Seterusnya, wujud Allah tidak, ajak sikit tadi tu. Wujud Allah tidak berhubung dengan Adam. Dia lawan tadi kan. Tadi kalau kata qidam tidak didahului oleh tiada. Maksudnya tidak diakhiri oleh Adam. Oleh tiada. Okey, terus. Pokok. Dalil baqa', dalil akal dia. Apabila sabit bagi Allah bersifat dengan qidam, benda tu slide tak berubah, maka ianya wajib bersifat dengan baqa'. Binasa itu sifat baharu. Dalil akal, ya. Apabila sabit Allah bersifat dengan qidam, maka nyatalah wajib Allah bersifat dengan baqa'. Ya. Automatik je dalil dia sebenarnya. Tak payah pakai akal dah. Ya. Sebab bila kita dah kata Allah bersifat qidam, ya, dia akan bersifat dengan sifat baqa'. Dalilnya sama. Jadi dia tak bawa dalil lah. Dalil akal di situ lah. Ya. Okey. Kerana bila kita kata kenapa dia tak layak bersifat qidam, tak layak Allah, silap. Kenapa tak layak bersifat baharu? Kerana baharu tak layak bagi Allah. Jadi kalau tak sifat dengan qidam, maka sifat baharu. Begitu juga kalau dia tidak bersifat dengan kekal, maka dia bersifat dengan baharu. Baharu juga. Ya, maka baharu tu tak layak bagi Allah. Okey, tadi kita kata betul lah, kita kata Allah bersifat qidam. Ya, sedia. Maka lawannya udus, baharu. Ya. Dan Allah bersifat baqa'. Lawannya fana. Ya. Okey. Sebenarnya boleh dua-dua tu baru. Ya, sama dalil dia sama. Kenapa? Okey ya. Tu kena faham mana datang perkataan baharu. Ya. Baharu alam ni. Ya, tu bahasa falsafah tu. Bahasa ni disebut oleh ulama. Dia proses falsafah tu, dia faham benda tu. Ya, dia faham benda yang dalam Quran hadis tu dengan ilmu falsafah. Kemudian dia bawa istilah tu keluar ke dalam ilmu tauhid. Jadi baru dapat makna baharu. Ya. Jadi bahasa Melayu pun kita guna baharu. Tapi baharu dalam bahasa Melayu lain. Baru tu baru datang lah. Baru ada. Baharu dengan baru pun lain bahasa Melayu. Okey. Kenapa guna baharu bahasa Melayu dia? Sebab benda tu berubah-ubah. Ya. Yang kata baharu ni berubah-ubah. Berubah-ubah. Daripada tiada kepada ada. Daripada ada kepada tiada. Maka sebab tu dia duduk dalam baqa' dengan qidam dengan baqa'. Kalau kita tak nafi, kalau kita tak sabit Allah bersifat qidam pun, maka
dia membawa kepada makna baharu. Kalau kita tidak mensabitkan Allah bersifat baqa pun, dia akan membawa pada makna dia baharu. Sedangkan baharu tu mustahil bagi Allah. Kenapa baharu tu mustahil pada Allah? Sebab dia bersifat wahdaniyah. Nanti sampai bab dia. Okey. Okey, seterusnya. Dalil nakal pula. Ayat tadi pun boleh guna dah. Dah buat ayat baru. Wa yabqa wajhu rabbuka dzul jalali wal ikram. Wajhu rabbika, silap baris tu. Saya silap type. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maksud dah macam dah betul tak betul lagi. Ya. Artinya dan kekal zat Tuhan engkau yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Kekal wajah Tuhan. Tuhan ada wajah lah. Di sinilah ditakwil. Ulama semua mentakwilkan wajah bermakna zat. Zat Tuhan. Yang kita fahamlah satu tafsiran yang masyhur yang kita pegang di sini. Wajah tu bukan muka Tuhan. Itulah zat Allah. Itu sebut Quran wajah. Itu dah ada kepentingan memaham ilmu mantik. Mantik kata apa? Mantik kata itlaqul juz'i iradatul kull. Sebut satu juzuk tapi naknya semua. Ilmu mantik juga kadang-kadang digunakan dalam ilmu fiqh sebab dia nak memaham dalil. Nak memaham ayat Quran dengan hadis, dia gunakan ilmu mantik kadang-kadangnya. Bukan semualah. Okey, bila Tuhan sebut wajah, adakah semua dikata kekal wajah Tuhan ya? Ya, tangan Tuhan tak kekal, perut dia tak kekal, kaki tak kekal. Satu. Akan timbul persoalan gitu. Ya. Kalau dikatakan tadi waya baqa wajah, kekal muka Tuhan. Wajah tu muka. Ya, Tuhan ada batang hidung lah. Okey. Sebab tu disebut tu wajah tu pada bahasa makhluk. Ya, bukan maksud dia wajah. Ya. Macam kita kata itlaqul juz'i iradatul kull. Kalau kita sandar kat situ dulu. Mana tuan imam kita ni tak nampak batang hidung ni lah. Orang kampung kalau marah tuan imam itu absent lah. Dia mari bahasa dia tu pedih tu. Mana batang hidung ni lah. Tak nampak batang hidung. Kenapa sebut batang hidung? Batang hidung kan mari. Bukan batang hidung yang datang. Maksudnya batang hidung tak boleh datang dia sendiri dengan tuan dia sendiri. Dengan tok imam sekali. Saya tok imam juga sebab tu saya kata gitu. Orang cukup marah lah tok imam tu, dia sakit perut jugalah. Nak datang masjid tiba-tiba masa tu lah nak terberak lah berbenda lah. Jadi terabsent. Mari bunyi lalu. Tok imam tak nampak batang hidung dia. Sebenarnya bukan tak nampak batang hidung, tak nampak tubuh badan dia. Kenapa sebut batang hidung? Itulah kul juz'i, sebut sekerat. Tapi tidaknya semua. Sebab tak layaklah batang hidung dia datang. Mesti datang dengan tuan dia sekali. Tak layak sebut wajah je. Maksud dia wajah. Ya, takkan Tuhan ada wajah. Wajah dia kekal. Yang lain semua hancur belaka. Maka makna sana ulama kata wajah itu zat. Tak nampak muka pun dia ni. Tak nampak batang hidung tu keras sikit. Ringan sikit tu tak nampak muka pun untuk imam ni. Tak nampak orang pun. Maksudnya tak nampak orang lah. Itulah bahasa. Bahasa Arab pun begitu. Maka di sini kita terjemah makna kekal zat. Makna bersifat dengan baqa. Okey. Kita terus. Kita tak cukup masa lagi. Kita bahas banyak lah situ lagi 10 minit. Naqal dalilah situ. Mukhalafatu ta'alil hawadis. Okey. Mukhalafatu ta'alil hadis ni. Artinya bersalahan Allah Ta'ala dengan yang baharu. Tak slide, tak ubah. Inilah kita katakan duduknya falsafah tauhid kita. Dengan wahdaniyat. Dua tu. Faham mukhalafatu ta'alil hadis, fahamlah ilmu tauhid. Semua sifat 20 tu balik dekat mana mukhalafah.
Semua sifat 20 ni balik pada makna wahdaniyat. Kalau ikut wahdaniyat, mukhalafah ni makna satu. Tapi dia pecah supaya kita faham, otak kita tak boleh nak bagi dia satu. Ya, otak kita tak boleh nak kata ni mukhalafah dengan wahdaniyat benda yang sama. Maka dia pecah pada segi pemikiran akal. Tapi dia maknanya sama. Ya. Okey. Tak ada siapa pun muka dia serupa dengan kawan tu. Maknanya dia seorang-seorang. Seorang-seorang tu satu. Ya. Tak ada banding lah dia ni. Kampung ni tak ada banding lah. Maknanya dia seorang lah, tak ada banding. Maka bila Allah tidak ada banding dengan sesuatu, maknanya dia Esa. Esa. Sama. Jadi kunci ilmu tauhid tu duduk dekat mukhalafah. Kunci ilmu tauhid tu duduk dekat wahdaniyat. Pada segi uluhiyat. Sebab buat cerita lain. Cerita kat situ. Jadi apapun jadi perbahasan dalam ilmu tauhid tentang kaum salaf ke, kaum khalaf ke, yang timbul kata wahabi tak wahabi ke, mujassimah ke, berbalik pada kaedah asal dia wahdaniyat dan mukhalafah. Di situ kunci dia tu yang boleh nampak dia ni tak, kami tak ngaku dari sunnah sebab dia meletakkan Allah mumasalah. Dia bila kata Allah mumasalah makna dia menduakan Tuhan. Dia tidak wahdaniyat. Okey, jadi kena faham kat sinilah, tak boleh nafi. Boleh nafi mukhalafah Ta'ala? Tak boleh. Dia adalah lawan bagi makna Allah Ta'ala tidak serupa, semakna dengan Allah tidak serupa dengan sesuatu. Mukhalafah Ta'ala hadis. Okey, artinya bersalahan Allah Ta'ala dengan yang baru. Kenapa bersalahan? Ambil asal makna khalafah. Khalafah tu tak sama sekali. Bersalah, bercanggah terus. Berlainan langsung. Tak boleh ganding apa sifat dia langsung dengan zat Allah. Tak boleh samakan dengan sifatnya. Tak boleh samakan dengan af'alnya pun tak boleh samakan dengan makhluk. Nak bubuh sikit tak boleh. Sebab tu yang kita kata pecah semalam. Jadi Mu'tazilahnya, jadi Qadariyahnya, jadi Jabariyahnya. Ukurannya kat sini. Ya. Ukuran asas semua ilmu tauhid tu duduk kat situ. Sebab tu dia panggil ilmu tauhid. Mukhalafah. Okey, lawannya bersamaan dengan yang baru. Tak boleh. Itu sifat lawan Allah. Ya, ada sama Tuhan. Kami tak kata sama tapi disebut kata macam sama. Itu yang bimbang, ada i'tiqad yang begitu, menyamakan Tuhan dengan baharu. Apa-apa yang menyamakan Allah dengan baharu, makna seolah-olah menafikan sifat mukhalafah. Menafikan sifat mukhalafah yang sabit bagi Allah Ta'ala, syirik. Jadi sebab itulah berlaku jugalah tuduh-menuduh dalam ahli sunnah ni. Ada orang yang strict, ekstrim sebagainya. Ada yang sederhana. Yang strict ni tak boleh lah. Menyalahi dia, kafir selalu lah. Okey. Menafikan bersamaan. Zatnya tak sama dengan Tuhan. Sifatnya tak sama sifat makhluk dengan Tuhan. Af'al perbuatan Allah tak sama dengan yang baru. Jangan samakan. Kalau samakan dia jadi tak mukhalafah. Okey. Maka sekali lagi kita bertemu dan berjumpa dengan perkataan jirim, jisim, jauhar atau arat. Ini yang saya nak share. Ini juga salah satu istilah yang dikatakan berkaitan dengan falsafah. Ni bukan ilmu Islam, ilmu falsafah. Buat apa kita belajar ilmu falsafah? Kita belajar Quran hadis. Okey. Bila kita kata Allah menyalahi sesuatu, sesuatu tu apa? Hawadis tu apa? Dia terjemah Ustaz. Mukhalafah tu ta'ala hadis. Allah Ta'ala menyalahi dengan satu. Hawadis tu apa? Hawadis baru. Tak menatang baru tu menatang apa? Tak tahu. Tak tahu tu yang jadi tak faham. Maka ulama keluarkan makna hawadis. Keluarkan makna baharu. Maka yang baharu ni tak boleh lari. Dia jirim, dia jisim, dia jauhar, dia arat. Supaya nampak dengan mata kepala. Oh tu tumpai kayu. Dia jirim. Tuhan tu cahaya ke tak? Oh Tuhan tu cahaya. Salah. Sebab cahaya tu jirim. Dia ada jawapan dia. Ya, saya mimpi jumpa Tuhan. Mungkin jumpa Tuhan macam mana mimpi? Tuhan tu cahaya putih gitu. Ya, boleh terima tak? Tak boleh sebab dia mukhalafah hadis. Mana pula dia hadis? Ya, dia jirim. Cahaya tu jirim. Angin tu jirim. Atom tu jirim. Jirim, jisim, jauhar, aurat. Okey, apa jirim? Ya.
Jirim ni kita boleh katakan molekul. Benda-benda yang halus, yang berhubung-hubung. Kemudian jadi jisim. Bertemu jirim-jirim yang halus itulah baru jadi jisim. Maka dalam jirim dan jisim tu dia ada jauhar. Ya. Contoh jauhar ni, cahaya yang terang kat kita ni tu salah satu contoh jauhar. Yang paling tepat contoh jauhar adalah roh. Sesuatu yang tak boleh dikerat belah. Ya. Dia tak boleh dikerat, tak boleh belah. Ya, macam kita cahaya ni mana boleh kerat. Dia boleh halang lampu. Cahaya tu sendiri tak boleh kita ambil simpan bola poket. Dia keluar balik cahaya. Sebab dia jenis jauhar. Roh kita pun jenis jauhar. Dia bukan duduk kat otak, bukan duduk kat kaki, bukan duduk kat perut. Ya. Mati je hilang roh. Ya. Maka dia jauhar namanya. Okey tak boleh macam mana kita kata tak boleh mengaji benda ni, tak boleh sebut jirim jisim jauhar ni syirik. Pelik tu. Ini bid'ah. Sebab dia berkaitkan diri kita. Bila kita kenal diri kita apa benda, kita jirim jisim jauhar, kita tak akan sama dengan Allah. Bila kita tahu cahaya tu jirim jisim jauhar, arat, kita tak akan sama dengan Allah. Okey. Arat ni apa? Arat ni kalau kita kata sifat. Ya. Tapi dia beza sikit, ya. Arat ni tidak sah disebut sebagai pada Allah. Sedangkan sifat dia boleh sebut pada Allah dan juga makhluk. Ya. Kalau kita kata ini sifat sabar, kita pinjam kata sifat. Okey, sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, Allah bersifat tapi tidak berarat. Apa arat? Arat ni macam panjang, cahaya tu arat. Merah, hitam, manis, masin, pedas, itu arat. Ya. Berat, tinggi, ringan, itu arat. Jadi Allah bukan arat. Ya. Kenapa kena faham benda ni? Kenapa kita kena faham benda ni? Okey. Bila kita faham Tuhan bukan jirim, bukan jisim, bukan jauhar, bukan arat. Ya. Maka Tuhan bukan mengambil lapang. Sedangkan jirim, jisim, jauhar mengambil lapang. Jadi sebab itulah inilah asas perbalahan sama ada Tuhan di langit ataupun tidak. Ya. Duduk kat sini. Dapat kunci dia kat sini, maka dapatlah fahaman ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah menafikan bahawa Tuhan tu di langit. Sebab bila duduk di langit, jauhar ataupun arat, dia akan jadi gitu. Tak boleh nafikan. Maka Allah tu kalau kita kata duduk macam mana duduk kita, tu salah lah. Ini adalah kunci perbahasan tu. Okey, kita terus next. Kau apa dah? Lagi 2 minit. Okey, laisa kamitslihi syai'. Dari akal tak payahlah. Laisa kamitslihi syai'. Dari Quran. Kita pakai dari Quran sebenarnya. Ya, akal tu mengukuhkan supaya akal boleh terima. Orang kafir dia boleh terima. Kalau dia. Sebab orang kafir ni Quran awal-awal lagi dia tolak. Ya, laisa kamitslihi syai'. Di surah asas mukhalafah. Tidak ada seumpama dengan Allah Ta'ala sesuatu pun. Ya, okey terus. Qiyamuhu ta'ala binafsih. Kita habis ni salbiah ni. Ya. Artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Lawannya berdiri Allah Ta'ala lain. Apa maksud berdiri tu? Bukan berdiri pacak kaki dua tu. Menafikan berhajat Allah kepada zat dan yang menjadikannya. 2 makna situ. Satu, membawa nafi Tuhan tu bukan berhajat pada satu zat lain. Atau menafikan dia sifat. Ya. Sebab Tuhan tu sendiri zat. Jadi zat Allah Ta'ala qadim, dia tidak perlu kepada zat lain. Habis. Ataupun membawa maksud, 2 maksud. Ya. Tidak berhajat pada yang menjadikan. Maka wajib kata Allah Ta'ala qiyamuhu binafsih. Berdiri dengan sendirinya tu bukan berdiri, maknanya tidak Allah Ta'ala wujud sendirinya, bukan dia jadi sendiri. Di mana tidak berhajat pada zat yang lain. Okey, terus. Dalil qiyamuhu ta'ala ni, jika Allah berhajat pada zat atau berdiri dengan zat, misalnya dia ia Allah tu sifat. Sebab akal akan hukum begitu. Kalau Tuhan tu dia berdiri dengan sendiri, ya, dia bukan sifat. Tapi kalau kita letak dia berdiri dengan yang lain, dia sifat. Apa maksud tu? Zat kena kenal. Ngaji ilmu tauhid kena tahu apa dia zat, apa dia sifat. Saya pun tak boleh nak cari saya tak boleh nak bagi tarikh yang daripada kitab lah.
Saya nak bagi yang senang faham je. Ya. Okey, zat ni contohlah tubuh badan kita ni zat. Ya. Tubuh badan kita seluruh ni zat. Tapi kita di dalam zat kita tu ya ada sifat. Warna kulit kita, bentuk badan kita tu sifat. Ya, perangai kita namanya sifat. Ya, hidup kita tu sifat. Bercakap kita tu sifat. Ya, mendengar kita tu sifat. Berkata-kata tu sifat. Sifat duduk mana? Duduk dekat zat. Okey, tiang batu. Ada sifat tak? Ada. Tiang batu tu zat. Sifat dia keras, rapuh ke, berat, tegak. Tu sifat dia. Sifat ni tak boleh berdiri kalau tak ada zat. Maksudnya sifat ni berada pada zat. Tu maksud dia. Ya. Tapi kalau dalam bahasa tauhid dia panggil berdiri pada zat. Okay. Dalam takrif fiqh tauhid pun dia akan kata gitu. Apa makna zat? Ya. Zat ialah sesuatu yang berdiri padanya sifat. Tu takrif zat. Ya. Apa makna sifat? Sifat adalah sesuatu yang berdiri pada zat. Kita tak boleh buat takrif lain dah. Ya. Jadi kalau kita kata benda tu zat, dia bukan sifat, tapi sifat berdiri dekat zat. Manis dan gula. Okey, contoh saya bagi contoh tu lah senang. Ya, gula tu zat. Beli gula, makna beli zat gula. Bukan beli manis gula. Manis tu sifat yang duduk kat gula. Pergi beli garam sekejap. Ya. Nak beli garam kan nak beli masin? Kita tanya dia. Hempuk kepala dengan batu lah. Mana dapat masin kalau tak ada garam? Masin tu dia berdiri pada zat. Zatnya garam. Jadi kalau Allah Ta'ala dikatakan berdiri dengan yang lain, itu maksud dia, dia bukan zat, dia sifat. Sedangkan Allah tu zat. Di situ, tu satu. Okey, yang keduanya, jika berhajat Allah dengan sesuatu, ya, itu makna qiyamuhu ta'ala binafsih. Ya, maka dia bukan qadim. Kita dah confirm tadi kata Allah qadim. Allah tiada permulaan. Macam mana boleh kata dia baharu? Dia berhajat pada sesuatu makna baharu. Okey, terus. Sampai wadah niat. Dalil tinggal lah. Nakal. Okey. Ini dalil pada qiyamuhu binafsih. Hayyul qayyum pun dia juga. Okey. Terus wahdaniyat. Wahdaniyat. Ni juga sama dengan mukhalafah ataupun net nombor tu. Tu silap tu. Saya baca sini. Artinya Esa Allah Ta'ala lawannya berbilang. Dia bila masuk komputer lain tak ada font tu dia akan dicelaru. Esa pada zat. Tu. Mana yang tu zat. Kat komputer ni dia lain. Sifat dan af'al. Okey. Menafikan berbilang-bilang zat Allah Ta'ala, sifatnya dan af'alnya. Ya, jadi, zat Allah ada berapa? Esa. Sifat Allah ada berapa? Esa. Perbuatan Allah ada apa? Esa. Bukan sifat Allah banyak lah tadi. Ustaz kata awal-awal tu. Tidak berbilang. Okey, maksudnya sifatnya tidak berbilang-bilang dalam satu sifat. Contohnya kudrat. Berapa kudrat Allah? Kudrat Allah Esa. Tuhan melihat. Berapa penglihatan Allah? Penglihatan Allah Esa. Itu kita Esa pada sifat. Bukan maknanya kita menafikan Allah bersifat 20, menafikan nama asma Allah 100, menafikan segala sifat sempurna Allah yang tidak hingga bilang-bilang. Bukan yang tu. Menafikan ada dua sifat. Jadi, aku tengok, Allah pun tengok. Itu makna berbilang sifat. Okey. Terus, kemudian dalil tinggal tu. Akal. Dia dalil tu sama je semuanya tu. Lebih kurangnya. Kemudian dalil nakal. Kulallah had. Kita tadi. Laukana fi ma'aliyatal illallah la fasadata. Ya. Ini tanda kepada Tuhan bersifat wahdaniyat. Kalau ada Tuhan yang lain dalam langit dan bumi itu satu Tuhan yang melainkan Allah. Ya, lain daripada Allah. Maka rosak bumi itu. Ya, itu tandanya Allah tu satu. Dan dalam wahdaniyatnya dibahaskan tentang kamu tasil, kamu fasil. Di bawah tu tuan-tuan tengok slide lagi slide bergerak slide tu. Mafhum wahdaniyat. Okey. Mafhum wahdaniyat ibarat menafi berbilang-bilang. Jadi kata Allah bersifat wahdaniyat, ya, mafhumnya adalah menafi Tuhan tidak berbilang-bilang dan tidak banyak zat Allah Taala. Begitu juga sifatnya dan tidak begitu juga af'alnya.
maka dalam ni dipanggil menafi kam. Jadi bab kam ni, kita kalau ngajar orang tak faham, tak apa, dia tak masuk wajib tahu. Tapi kalau ustaz dia kena tahulah, sebab dia ilmu. Dia tak ditinggalkan, kena tahu kam mutasil, kam mufasil ni. Tapi orang awam sebagai fardu ain dia tak masuk ni, dia fardu kifayah. Sebab dia wajib tahu dia, Allah tak asal pada sifat, asal pada zat, asal pada sifat, asal pada afal. Dia tak faham kam tak kam, tak apa dah. Janji je jangan sama dengan Tuhan yang baru. Wallahu alam. Kita dah cukup masa dah saya rasa. InsyaAllah esok kita sambung lah. Kalau ada soalan saya jawab lah. Kalau yang saya mampu jawab, tak mampu wallahu alam. Ada ni soalan. Baik, terima kasih Tuan Guru di atas perkongsian kita pada malam ni. Jadi insya-Allah ada beberapa soalan juga di sini. Ada banyak sikit soalan malam ni Ustaz. Ya, ya. Okey, baik. Saya cuba bacakan ya. Okey, baik. Yang pertamanya, adakah Nabi Muhammad melihat Allah di peristiwa Isra Mi'raj? Adakah terdapat keterangan bagaimana Nabi Muhammad melihat Allah ketika Isra Mi'raj? Okey. Dalam i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, terang dari segi faktanya, berkeyakinan bahawasanya Allah Ta'ala, Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Allah Ta'ala dengan Isra' dan Mi'raj sekali dengan zat dalam keadaan sedar. Dan dia naik ke Isra', berada di atas langit yang itu, berjumpa Allah Ta'ala, bukan berjumpa muka. Allah Ta'ala, Nabi melihat Allah Ta'ala dengan yang layak dengan melihat Allah. Kaifiatnya wallahu alam. Tapi ahli sunnah wal jamaah meyakini bahawasanya memang Nabi melihat zat Allah Ta'ala. Berbeza dengan Mu'tazilah, hati-hati pandangan Mu'tazilah ni sekarang ni diambil oleh orang-orang saintis ataupun liberal untuk jadikan hujah mereka. Banyak, saya lihat banyak dah. Kalau Mu'tazilah diambil. Menafikan Nabi SAW tu Isra' dengan tubuh badan, dia kata mimpi. Sebab apa? Bagi ahli Mu'tazilah, tak layak Nabi melihat Allah kerana mustahil Allah Ta'ala tunjukkan zat dia. Itu Mu'tazilah punya faham dulu. Okey, Nabi layak. Okay. Tapi dalam hukum syarak, tuan-tuan, buka dalam kitab akidah, nanti kita jumpa. Haram lagi kafir orang yang mengaku jumpa Allah Ta'ala selain daripada Nabi SAW ketika jaga. Itu dah jadi hukum. Tak payah kita petikai menenas dalil lah ya. Itu dah muktamad dalam ahli sunnah wal jamaah. Wallahualam. Okey. Bagaimana Nabi tengok? Nabi tengok macam layak dengan zat Tuhan ditengok. Macam mana kita akan tengok akhirat esok. Bila kaifiyatin. Itu jelas dalam kitab Tauhid. Bila kaifiyah tanpa ada kifiat. Tidak berjirim berjisim jawab. Habis macam mana tengok? Wallahualam. Okey, soalan terus. Okey, soalan seterusnya mohon pencerahan. Semalam Ustaz ada sebut sebelum Abu Hasan Asy'ari menyusun kitab Tauhid, para ulama berpendapat tentang Tauhid menurut pendapat masing-masing ataupun macam mana? Okey. Masa tu perkembangan Mu'tazilah. Mu'tazilah ni duk bahas dengan ilmu Tauhid. Sedangkan ilmu Tauhid ni sebenarnya dia tidak tersusun. Masing-masing faham dari Quran dan hadis. Jadi sebab tu ditanyakan oleh seseorang dalam satu kitab saya baca, pensyarah Universiti UKM, tapi dia orang Mesir yang menjadi pensyarah UKM, dia karang dalam satu kitab Arab. Orang tanya siapa dia ahli sunnah wal jamaah. Dia kata siapa yang duduk berpegang pada Quran dan sunnah atas manhaj Abu Hasan Asy'ari dan yang sama dengan Abu Hasan Asy'ari daripada kalangan Nabi SAW sendiri, confirm dah lah ahli sunnah wal jamaah. Dan juga para sahabat, mereka sama dengan manhajnya sama, bukan pemikirannya sama. Manhajnya sama. Kemudian tabi'in, yang masa tu belum ada Abu Hasan Asy'ari. Tabi'ut tabi'in, sampailah pada zaman Abu Hasan Asy'ari, baru terbentuk, dilihatkan macam mana Nabi, macam mana sahabat, macam mana tabi'in, maka baru dia susun. Ini dia, ini dia. Aku ambil daripada sahabat-sahabat Nabi, inilah sebenarnya manhaj dia. Jadi,
zaman tu memanglah tidak ada kitab. Mereka faham sendiri daripada Quran dan Sunnah. Dan berlaku juga perselisihan sebab tu keluarnya Khawarij, keluarnya Qadariyah zaman tu. Perkataan istilah Qadariyah Nabi sebut dah dalam hadis, ada hadis, tapi mungkin tak kuatlah hadisnya. Ya. Khawarij pun dah ada disebut dah sebelum Nabi wafat lagi dah. Okey. Cuma bila dah ada kitab ni, maka orang terakhir ni rujuk terus pada kitab Abu Hasan Asy'ari lah untuk tengok mana akidah yang betul. Kalau dulu masing-masing dengan hujah Quran hadis. Okey, soalan terus. Okay, baik. Soalan seterusnya, bagi pandangan Ustaz, keadaan sekarang Ustaz sedang berkelahi Wahabi dan sebagainya. Apakah yang patut digelar Wahabi? Apa yang patut digelar Wahabi? Itu berat tu. Okey, isu Wahabi ni kalau kita nak hurai dia luas lah kan. Berbalik kepada Syekh Muhammad Abdul Wahab tu mafhum lah, semua kan tanya ustaz mana pun balik ke situ. Cumanya yang jadi gelaran pada Wahabi ni kerana manhaj dia sama. Perangai macam mana Syekh Wahab tu dia petiru. Dan bila kita kata Syekh Wahab ni bukan ahli sunnah wal jamaah, orang marah cepat-cepat marah. Dia ahli sunnah. Jadi dia macam dia pro pada Wahabi. Jadi ada Wahabi ni, anak murid Syekh Wahab tu namanya Wahabi lah. Yang berpegang pada kitab Syekh Wahab, tak pegang kitab lain. Itu dah memang nama Wahabi lah. Yang dia pro pada Wahabi. Dia ikut apa saja fatwa Wahabi adalah betul. Atau dia ikut manhaj dia, Quran Sunnah je. Maka sebab tu dia gelar dia sebagai Wahabi. Okey, adakah boleh kita menggelar seseorang itu dengan gelaran Wahabi? Segi akhlaknya kita tak boleh tu doi Wahabi gitu kan. Tapi kita kata ni macam-macam nak ke Wahabi itu biasalah. Macam mana Asy'ariyah ni digelar sebagai apa? Sebagai Syiah sebagainya. Itu gelaran. Gelaran tu je gelar. Tapi apa yang kita nak sekarang ni kalau kita kata Wahabi, gelar Wahabi pun Wahabi, dia tak ngaku dia sebagai Wahabi. Tak ngaku pun dia Wahabi. Dan apa perlunya kita menggelar seorang tu sebagai Wahabi? Jadi kalau setengah ulama dia ambil pendekatan, dia kata tak payah kita menggelar, kita membetulkan apa yang ada pada kita sendiri. Cuma kita kata berhati-hati. Gelaran tu tetap jugalah kalau orang awam ke orang tak lidah putih, kata berhentilah jangan nak sebut Wahabi. Sebab dia tengok muka dia ni dengan tulisan dia sama lebih kurang Wahabi. Dia ni Wahabi, dia panggil gelaran nisbah. Okey. Orang berkelahi kata. Apa tu sekarang Ustaz sedang berkelahi Wahabi. Gelar-menggelar ni tak payahlah. Kita kata kan. Tapi sekarang kita orang nak mudahkan dia kata Wahabi ni. Sebab pergelaran tu timbul kerana dia ada ciri-ciri kewahabian di situ. Allah alam lah. Okey, terus. Okay, baik. Ini soalan panjang sikit. Nak tanya, apakah yang dimaksudkan dengan Esa Tuhan itu pada af'al? Adakah bermaksud hanya perbuatan Allah yang memberi bekas serta perbuatan makhluk tidak memberi bekas? Dan adakah berkait dengan rukun iman, beriman dengan qada dan qadar, segala ketentuan baik dan buruk dari Allah? Itu nak tepat lah tu. Okey. Yang katakan wahdaniyat asal pada zat, asal pada sifat, asal pada af'al. Okey, asal pada af'al tu kita menafikan ada perbuatan yang lain daripada Allah Ta'ala. Contoh, menghidupkan, mematikan. Siapa yang matikan? Doktor tu yang matikan. Mana kita menyandarkan perbuatan tu pada doktor. Bukan Allah yang mematikan. Jadi sebab tu dia jadi dua lah situ. Bukan maknanya perbuatan jadi dua. Satu pihak Allah, satu pihak doktor. Itu syirik lah. Maka sebab tu ulama ahli sunnah dia sederhana. Tidak menafikan sabab. Sabab terjadi mati itu sebab doktor tu silap cucuk ataupun silap bedah. Kesilapan tu, kelalaian tu itu sabab semata-mata. Tetapi hakikat mematikan tu bukan benda tu. Seperti pisau memotong. Pisau memotong, yang memotong tu Allah Ta'ala memutuskan. Bukan tajam pisau tu tabiatnya yang memutuskan. Itu
dikatakan menafi perbuatan lain pada perbuatan Allah. Okey, bila kata perbuatan berkait dengan qada qadar lah. Berkait dengan qudrat lah. Dia akan berkait lah sebab kuasa Allah Ta'ala yang menjadikan satu, mentiada satu, menghidupkan, mematikan. Maka dia balik pada bab qudrat. Betul. I'tiqad Ahlussunnah begitu. Qada qadar pun dia berkait dengan situ. Jadi qada qadar ni dia lebih luas. Masuk perbuatan Allah, qudrat iradat, termasuk situ lah. Qada qadar nanti insya-Allah kita akan sebut nanti. Okey. Okay. Baik Ustaz, di Facebook ni ada satu soalan Ustaz. Ya. Macam mana kita nak counter pegawai masjid yang ekstrim dengan fahaman Wahabi sehingga memeningkan jemaah dan hampir kepada perpecahan? Ini soalan pada Facebook. Satunya yang counter benda tu sepatutnya daripada agama Islam lah. Sebab tu salah satu daripadanya kita buat usaha dalam program yang macam ni untuk menyedarkan jawatankuasa masjid dan juga imam-imam tentang pentingnya memahami bahaya Wahabi-Wahabi ni. Memang pada segi politik ni bahaya, pada segi akidah boleh tergelincir dalam beberapa perkara. Kalau tak jaga betul-betul, tak perhati betul, dia akan tergelincir. Jadi benda yang nampak boleh bawa bahaya, walaupun kita kata aku boleh pilih mana betul mana tidak, dia membawa kerosakan pada masyarakat. Kemudian pertelingkahan, kita disuruh bersatu. Maka dalam segi penguatkuasaan, agama Islam ada kuasa sebab kita dalam dasar agama bawah sultan adalah berpegang pada mazhab Syafi'i dalam buku fiqh, dan pada akidahnya pada mazhab Abu Hasan Asy'ari dan Asy'ariyah Maturidiyah. Di situ dah dalam undang-undang kita dah kukuh dah. Kemudian dalam kita kata nak menunggukan penguatkuasaan tu, kita kata banyak proses je, kita kena ramaikanlah pengajian yang membawa kepada memaham ahli sunnah wal jamaah. Yang bahayanya pun Wahabi ni, kita tak nak berpecah belah. Di situ kena buat tindakan lah, penguasaan kena buat tindakan, usaha untuk memasukkan ustaz-ustaz yang tidak cenderung pada Wahabi ni. Dia tak bawa. Kita bukan nak suruh lawan Wahabi. Kita kata mengaji apa ni? Mengaji fiqh yang duduk dasar Syafi'i, yang ada kitab rujukannya. Kita jangan bagi bebas. Kitab apa tuan nak baca? Kalau nampak kitab tu cenderung pada Wahabi, kita terima lah. Jadi dengan masuknya ustaz-ustaz ni, dia akan mereda dalam benda ni. Kurang-kurang Wahabi yang tak minat tadi dengan ustaz tu tak datang masjid langsung kan? Tak ada lah balah. Kami nak ramai kalau berkelahi buat apa faedah lah. Kita ramai yang kita bersepakat. Wallahualam. Baik, rasanya dah tak ada soalan dah. Kita dah jawab soalan-soalan yang dikemukakan di ruangan Zoom dan juga Facebook. Jadi Ustaz, ada apa-apa tak rumusan daripada pengajian kita pada hari ini sebelum kita berakhir? Saya mohon maaf lah atas salah silap dan kekurangan pada menyampaikan. Apa yang kita nak bincangkan sini adalah sebagai memahami baliklah ilmu Tauhid sifat 20 ni, ulang kaji, dan untuk memaham kaedah-kaedah, untuk memperkukuhkan dulu kita punya jalan pegangan. Saya mohon ampun dan maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Guru Ustaz Haji Khairuddin bin Haji Muhammad Saman atas perkongsian ilmu kita pada malam ini. Dan kepada yang bertanya tadi tentang kalau sekiranya ada berlaku di mana-mana daerah tuan-tuan, mana masjid tuan-tuan berkenaan dengan faham-fahaman yang segini, tuan-tuan boleh membuat aduan lah terus kepada bahagian pengurusan masjid Jabatan Agama Islam Perak, dan insyaAllah kita akan membuat kata orang tu siasatan dan tindakan terhadap aduan yang diadukan oleh masjid-masjid yang membuat aduan. Jadi tuan-tuan, kalau sekiranya tuan-tuan ingin, tadi ada yang bertanya bagaimana nak mendapatkan PDF pengajian kita pada malam ini, tadi saya dah sebutkan di awal, tuan-tuan boleh dapatkan di dalam link yang kita dah berikan tu.
link yang sama, tuan-tuan akan dapati ada 3 tambahan di situ. Nota Masail Tauhid, kemudian nota pembahagian Aqaidul Iman, dan juga rakaman kuliah yang pertama semalam. Jadi insya-Allah rakaman kuliah yang kedua pada hari ini tuan-tuan akan dapat pada hari esok lah. Jadi mungkin ada di Zoom yang sangkut-sangkut. Saya tadi sebenarnya sangkut juga Ustaz. Jenuh juga nak dengar juga tadi. Mungkin ada di Zoom sangkut, tapi kalau sekiranya tuan-tuan dapat saksikan semua rakaman di Facebook, insya-Allah di Facebook dia taklah sangkutnya kuat sangat. Insya-Allah di Facebook kita boleh dengar kembali pengajian yang berlangsung pada hari ini dan juga semalam insya-Allah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita semua dapat manfaat daripada apa yang kita pelajari pada hari ini, dan insya-Allah pada hari esok kita akan berjumpa semula pada jam 9.30 malam insya-Allah dengan sambungan daripada pengajian kita tadi, dan kita akan tangguhkan majlis ilmu kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan surah al-Asr. Subhanallah. Subhanallah. La ilaha illallah. Baik, terima kasih semua. InsyaAllah berjumpa pada malam Terima kasih Ustaz. malam. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Farudin. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Sama semua. Waalaikumsalam.